Orang purba dulu kan, apa yang dia nampak dalam realiti dia akan ukir dekat dinding-dinding, betul tak? Dia nampak pelangi yang cantik, dia akan ukir dekat dinding. Dan dia nampak binatang-binatang yang rare, bagi dia suci, macam rusa putih, dia akan lukis dekat dinding. Itu semua adalah desire manusia untuk menangkap realiti, tapi dia interpret through ukiran yang dekat dinding. Punyalah desire manusia nak tangkap realiti tu, sehinggalah manusia ni ingin mencipta kamera untuk menangkap realiti through gambar. Dan di sinilah aku nak cerita kamera pertama yang wujud di dunia adalah pada tahun... Sekejap, intro tak buat lagi kan. Okay guys, so dalam video kali ni aku nak menceritakan sejarah-sejarah kamera yang pernah wujud before this. Pada abad ke-9, seorang saintis dari Arab yang bernama Al-Hazin telah mengeluarkan satu idea kamera dinamakan kamera obscura. Kamera obscura ni adalah satu kotak gelap dan dia ada lubang, dan lubang tu function dia adalah untuk cahaya masuk. Dia akan membawa gambar-gambar luar daripada kotak kamera tu untuk terpancar dalam kotak tersebut. Dan gambar yang dihasilkan akan jadi inverted ataupun gambar terbalik lah kat dalam kotak tu. So that is the first camera, tapi it's more like to projector daripada kamera. Tapi that is the record of the first ideology untuk nak mengeluarkan kamera. Next, pada tahun 1724, Henry Church telah menjumpai satu carbon compound ni, di mana bila carbon compound ni expose to cahaya, part yang kena cahaya tu dia akan menjadi gelap. Di sinilah tercetusnya idea dia nak mengimprovisekan kamera obscura tu menggunakan carbon compound plate, dan di situlah bermulanya still image dapat ditangkap. Tetapi keseronokan untuk menangkap gambar tu hanya bertahan sekejap saja. Sebab apa? Sebab kesan hitam yang terjadi dekat carbon compound tu dia akan pudar tak lama selepas itu. Sehinggalah pada tahun 1826, gambar pertama dalam dunia ditangkap oleh Joseph Nicephore and the gang. Dia menggunakan prosedur heliografi, dan cara gambar ditangkap menggunakan teknik heliografi ni mengambil masa beberapa hari untuk menangkap still image. Dan disebabkan itulah korang akan nampak cahaya matahari terpancar di dua-dua belah dinding tersebut. Dan selepas kematian Joseph, kawan-kawan dia pula mengambil alih. Dan pada tahun 1839, kawan-kawan dia telah menjumpai satu teknik untuk mengekalkan gambar yang ditangkap tersebut onto the light sensitive surface. Dan di sinilah officially fotografi dilahirkan. Orang yang bertanggungjawab menjumpai teknik baru ini bernama Louis Daguerre. Louis Daguerre ni berasal daripada France. Beliau juga merupakan seorang ahli kimia. Teknik baru yang dia jumpa ni adalah dia menggantikan carbon compound plate kepada copper plate. Dengan menggunakan copper plate ini, dia boleh menangkap image yang lebih jelas dan lebih pantas. Dan kamera ini dinamakan Daguerre Type. Sempena nama dia, Louis Daguerre. Kamera Daguerre Type inilah merupakan the first true kamera yang pernah wujud dalam dunia ni. Dan kejayaan membangunkan kamera Daguerre Type ini dibantu ataupun disokong oleh kerajaan France itu sendiri. Dan di situlah kejayaan kamera Daguerre Type ini bermula. Dan manusia macam manusia lah, always nak perfection. Jadi masalah yang timbul pada Daguerre Type ni adalah exposure time yang digunakan kamera ni untuk menangkap gambar memakan masa beberapa minit. Makna dia, kalau saya nak tangkap gambar, saya kena duduk di situ, tak boleh bergerak selama beberapa minit untuk menangkap gambar yang jelas ataupun cantik. Kalau korang perasan, zaman tu lah terciptanya head holder untuk memegang kepala orang yang nak ditangkap gambar tu, sebab takut dia lenguh. Dan alat tu perfectly tersembunyi di belakang kawan tu. Inilah puncanya kenapa orang dulu tangkap gambar tak senyum, semua muka serius je. Yelah, sebab apa? 5 minit kot kau nak duduk macam ni kan. Daripada senyum dah sampai jadi masam lah muka. Tak adanya macam sekarang kan, 1, 2, 3 cheers tangkap gambar. Diorang kena stay 5 minit. Next, pada tahun 1888, seorang saintis yang bernama George Eastman, dialah founder company yang dinamakan sebagai Kodak. Dia ni juga adalah seorang ahli kimia sebenarnya. Dia dan company dia ni lah mencipta plastik roll film, di mana roll film ni adalah lebih kecil dan lebih ringan. Dan filosofi yang George Eastman ataupun company Kodak ni pegang adalah setiap orang mesti kena ada akses untuk tangkap gambar. Disebabkan otak bisnes George Eastman ni lah company Kodak
telah mereka satu kamera yang murah, semua orang boleh beli. Dan ciptaan Josh Eastman ni sangat genius tau. Sebab apa? Sebab dia sangat sesuai untuk beginner-beginner nak main kamera pada ketika itu. Sebab apa sesuai? Sebab korang takat gambar je, lepas tu tak perlu dah nak memikir pasal chemical process ataupun technical process. Takat gambar dan pergi cuci dekat kedai. Itulah business minded Josh Eastman. Dan bam, pada ketika ini kamera ni telah terjual sebanyak berjuta-juta unit dengan menggunakan tagline "You push the button, we do the rest". Inilah main business company Kodak. Untuk orang yang tak faham, aku nak bagi contoh macam kad Touch 'n Go. Korang boleh dapat free je kad Touch 'n Go ni dengan menjadi member dekat Watson. Tetapi main business tu adalah next tu, yang diorang akan top up duit kat dalam kad tu. Itu adalah main business. So sama juga macam Josh Eastman ni dengan Kodak Company. Dia mereka satu kamera yang murah yang semua orang boleh beli. Tetapi main business dia adalah roll film. Orang kena top up roll film tu setiap kali takat gambar. Dan lagi satu main business dia adalah lepas korang takat gambar, gambar tu hanya boleh dicuci di kedai-kedai diorang sahaja. Dan dia jugalah yang mengconquer industri kamera ni pada zaman tu. Dan selepas itu bermulalah evolution kamera. Dan kamera paling famous yang mengubah dunia adalah digital camera, DSLR, point and shoot camera ataupun compact camera. Tapi agak malang lah pada company Kodak ni, sebabkan dia tak ikut trend. Orang lain berlumba-lumba nak mencipta digital camera, the best DSLR camera, the best compact camera. Dia masih seronok lagi buat bisnes dengan cara mengaut keuntungan dengan menjual roll film. Orang lain takat gambar, orang lain kena cuci dekat kedai dia. Dia masih seronok nak buat benda-benda tu. Dan company Kodak ni memperkenalkan first digital camera diorang pada 2004. Tapi agak malang dan terlambatnya company Kodak ni. Pada tahun 2004 tu, company lain punya digital camera dah advance lah. Dan company Kodak ni telah pun jatuh dan diumum bankrupt pada tahun 2012. Sebabkan tak ikut trend lah, dia diumum bankrupt terus. Itu adalah sedikit sejarah bagaimana bermulanya kamera ni dicipta, disebabkan desire manusia nak tangkap gambar reality tu. Dan sampai di situ saja video pada kali ini. Kalau korang ada any suggestion topik untuk kita orang cover, korang boleh komen down below. Dan macam biasa guys, jangan lupa share, subscribe dan jangan lupa tengok konten-konten yang lain juga. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.